Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hormati tuan-tuan, saudara-saudari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menceritakan beberapa perkara yang berkaitan dengan perceraian ataupun talak, dan juga sedikit prosedur ataupun undang-undang yang telah ditentukan atau telah digariskan di dalam enactment undang-undang keluarga Islam negeri-negeri. Jadi untuk sekurang-kurangnya sebagai mukadimah pada hari ini, untuk menjelaskan beberapa perkara yang boleh kita ambil supaya dalam kehidupan kita bersuami isteri ini tidak ada yang dianiaya ataupun teraniaya, sedangkan Islam itu telah menggariskan undang-undang ataupun hukum syarak yang cukup jelas, supaya dengan itu semua orang, suami ataupun isteri, akan merasakan keadilan sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Apabila telah mendirikan rumah tangga, telah berakad menjadi suami isteri, maka di situ ada hak-hak yang ada pada setiap suami dan juga isteri. Dan juga di situ supaya Islam ini adalah maha adil, dan tidak akan ada yang teraniaya atau dianiaya. Oleh sebab itu, banyak permasalahan oleh kerana kita gagal ataupun kita tidak mengetahui akan peraturan dan hukum hakam akan syarak, maka ada pihak-pihak yang terasa teraniaya dengan apabila mereka telah mendirikan rumah tangga, adanya berlaku perselisihan di antara kedua suami isteri. Maka di situ dilihat oleh kerana kita gagal atau kita sendiri yang tidak tahu akan hukum hakam dan juga perundangan keluarga Islam, maka kita rasa kita sebagai seorang Islam teraniaya dengan apa yang telah berlaku. Sebenarnya tidak. Islam itu syumul, Islam itu telah menggariskan semua panduan dan juga semua peraturan yang telah digariskan oleh hukum syarak. Jadi tuan-tuan, perceraian ini bukanlah perkara yang digalakkan di dalam Islam, walaupun ada di situ hukum bab talak atau bab perceraian, tapi bukanlah dia digalakkan oleh Islam. Walau bagaimanapun, oleh kerana kehidupan kita ini tidak sama pada semua orang, tak sama keadaannya, maka di situ Allah itu maha mengetahui. Maka sebab itu adanya hukum syarak, adanya situ bab dipanggil bab talak. Apa itu talak? Talak itu adalah segi bahasa, iaitu melepaskan ataupun terlepas. Melepaskan ataupun terlepas dalam segi bahasa. Di segi syarak, yang merungkaikan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri dengan lafaz talak ataupun sebagainya. Dengan lafaz talak ataupun sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam perundangan Islam, pembubaran perkahwinan itu boleh berlaku dengan berbagai cara. Pertamanya daripada talak, keduanya daripada talak ta'liq, yang ketiga khulu', yang keempat dengan sebab fasah, dan juga yang kelima dibubarkan dengan sebab li'an, iaitu menuduh isteri berzina, dan juga menganggap berlakunya kematian suami ataupun isteri, dan juga boleh berlakunya pembubaran perkahwinan itu dengan sebab pertukaran agama. Salah seorang daripada suami atau isteri telah bertukar agama, memeluk Islam ataupun keluar daripada Islam. Jadi itulah sebab-sebab dalam perundangan Islam boleh berlakunya perceraian ataupun dipanggil pembubaran perkahwinan.
Jadi tuan-tuan, hari ini berlaku banyak perkara yang oleh kerana kita ada yang merasakan persoalan banyak mengatakan bahawa mereka teraniaya dengan sebab perundangan yang telah digariskan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tidak, sebenarnya tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut at-talaq marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Allah Subhanahu wa taala menyebut talak itu yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali saja. Talak yang boleh dirujuk itu 2 kali, marratan. Maksudnya talak yang boleh dirujuk iaitu 2 kali. Selepas itu bolehlah dia rujuk dan pegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya, atau dilepaskan, yakni diceraikan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahawa kepada kita bahawa itu ada hak talak itu ada 2 kali saja kepada suami, iaitu yang boleh dirujuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhir ayat itu, sekiranya kalau nak dilepaskan atau tasrihum bi ihsan, bila nak dilepaskan maka cerailah dengan baik, bi ihsan, dengan baik. Sebab itu para suami terutamanya, orang lelaki terutamanya, apabila kita berkahwin, kita berakad nikah, kita telah diijab kabul daripada permulaan perkenalan, bercinta dan sebagainya, kita ketika itu kita rasa inilah jodoh kita yang terbaik, maka kita mengambil keputusan untuk meminang pasangan kita, dan pasangan yang perempuan menerima, keluarganya menerima akan pinangan seorang lelaki kerana merasakan inilah jodoh anaknya yang terbaik, yang si perempuan kata inilah idaman lelaki yang terbaik untuknya, maka diterimanya pinangan itu. Seterusnya berlakulah perjanjian untuk diijab dan dikabulkan. Setelah diijab dan dikabulkan, maka dengan cara yang baik, dengan membuat majlis yang ada kadang yang sebesar-besar majlis, ada yang sederhana, ada yang hanya sekadar bernikah saja atau ijab kabul, majlis ijab kabul saja, kedua kecil-kecilan. Jadi itu semuanya menunjukkan bahawa kita pada permulaan perhubungan suami dan isteri itu dihubungkan dengan keadaan yang terlalu baik, dengan terlalu baik. Begitu juga lah Islam mengajar kita, apabila kita nak melepaskannya ataupun kita nak berpisah ataupun nak membubarkan perkahwinan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut au tasrihum bi ihsan, hendaklah dilepaskan dengan cara yang paling baik sekali. Bi ihsan maksudnya apa? Yang paling baik sekali. Sebab itu bagi suami ataupun orang lelaki, janganlah kita menganiaya isteri-isteri yang kita ambil dulu. Kita pernah berbahagia dengannya, malah ada yang mendapat anak 5-6 orang, kadang anak, ada yang 1-2 orang anak, walaupun ada juga yang tidak beranak maksudnya, tetapi pernah melalui kehidupan daripada sebelum diijab kabulkan sebagai suami isteri, telah bercinta, bertelefon, chatting dan sebagainya, berbahagia. Kemudiannya kita berkahwin, telah diijab kabulkan, kita pernah melalui berdua sebagai seorang suami isteri yang bahagia ketika hidup ketika itu, sehinggalah pada satu ketika keadaan mungkin tidak mengizinkan, keadaan ketika itu telah berubah, kebahagiaan itu telah hilang, keselesaan itu telah hilang, tidak ada lagi cinta dan sayang, tidak ada rasa rindu dan sebagainya di antara pasangan suami dan isteri. Maka hendaklah ketika itu, apabila kita nak melepaskannya ataupun kita rasa kita dah tidak sesuai lagi untuk menjadikan suami itu, ataupun isteri tidak sesuai lagi sebagai isteri, maka hendaklah ketika itu kita melepaskan dengan cara yang paling baik. Sebab itu ada orang lelaki merasakan bahawa oleh kerana talak itu dirasakan bahawa untuk hak suami punya, suami yang punya kuasa, maka dia
sepertinya nak mengenaya isterinya apabila dah bergaduh, dah bertengkar, dah tak ada persefahaman, maka keadaan ketika itu dia tidak melepaskan, walaupun dia sendiri pun dah tidak bahagia lagi sebagai seorang suami. Dia tidak bahagia lagi ada isteri yang ada di depannya, tetapi oleh kerana niatnya itu biar padan muka dia, dia kata aku tak nak lepaskan dia, biar dia untuk niat di situ untuk menyeksa pasangan yang dulu pernah kita berbahagia dengannya, ya, dulu kita pernah bercinta, kita pernah berkasih sayang dengannya. Apabila berlakunya pertengkaran dan sebagainya, tidak ada persefahaman, kita telah berubah, kita nak mengenai dia, kita nak menzalimi dia, ada niat di situ nak menzalimi, walaupun kita sendiri dah tak ada rasa cinta dan sayang, tapi kita tak nak melepaskannya secara yang baik, kita tak nak melepaskannya dengan cara yang baik, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita sebenarnya kita kata biar dalam istilah orang Melayu, gantung tak bertali. Maksudnya pada muka dia pun nak kahwin lain pun tak boleh. Sebab apa? Tidak berlakunya, tak ada lagi sejil cerai dan sebagainya. Aku tak nak jatuhkan talak, aku tak nak ni, tak nak cerai dia, biar dia pada muka dia. Maksudnya biar gantung tanpa bertali, istilah bahasa orang Melayu hari ini. Sedangkan itu adalah satu penganiayaan kepada pihak yang lain, kepada pasangan yang pernah kita sayangi. Kalau kita faham akan hukum hakam ini, maka kita menjadi orang yang baik. Kalau kita juga adalah orang yang baik, seorang suami yang baik, maka hendaklah kita melepaskannya dengan yang baik sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, at-tasrihum bi ihsan. Lepaskanlah dengan baik sebagaimana kita bernikah dulu, kita bercinta dulu dengan baik, kita meminang dengan baik, kita jumpa mak bapak dia dengan baik. Maka bila kita nak berpisah, tidak ada persamaan ketika itu, hendaklah dengan yang baik. Kalau kita adalah orang yang baik sebenarnya, sebab itu ada orang dia rasa bahawa dia dianiaya oleh isterinya curang, isterinya main kayu tiga, contoh, maka ketika itu dia nak membalas, aku tak nak ceraikan dia, biar dia tak boleh kahwin pun. Sebenarnya kita tidak juga menjadi orang yang baik. Kita kata isteri kita itu tidak baik, berlaku nusyus, berlaku tidak taat kepada suami, tetapi sebenarnya pada sebaliknya, dengan balasan kita tidak melepaskannya dengan baik, itu juga menjadikan diri kita sebenarnya tidak baik sebenarnya. Kalau kita benar-benar juga suami yang baik, maka kita melepaskan dengan baik. Sekiranya dia tidak layak menjadi suami isteri kita, contoh, melakukan keingkaran, melakukan perkara yang tidak menjaga kehormatan dan sebagainya. Kalau kita sebagai lelaki yang baik, suami yang baik, hendaklah kita lepaskan dengan baik. Itulah kalau benar betul kita hamba yang baik, hamba yang mulia. Tapi kalau kita membalas dengan kezaliman dan penganiayaan, maka kita juga sebenarnya tidak baik, malah kita lebih kurang saja dengan dia. Selagi mana kita suami isteri, suami menanggung dosa apa yang telah dilakukan oleh isteri. Selagi mana kita masih bersuami isteri, kita menanggung dosa dengan apa yang telah yang si isteri lakukan. Sebab itu adalah lebih baik kita melepaskannya, itu lebih baik. Kita tak tanggung dosa, kita tidak ada tanggungjawab lagi dengannya, dan apa yang berlaku dia tanggung sendiri, maka terlepaslah tanggungjawab kita daripada kita menanggung dengan apa yang kita buat, sebab kita tak nak melepaskan dengan baik. Jadi tuan-tuan, untuk perhatian suami sebab itu, hendaklah kita kena faham, jangan kita menganiaya atau menzalimi isteri yang pernah berbahagia dengan kita. Jadi talak ini ataupun perceraian ini ataupun pembubaran perkahwinan ini sesuatu yang dibolehkan oleh Islam, tetapi boleh yang dibenci, yang sangat tidak disukai. So, itu Rasulullah SAW menyebut abghadul halal ila Allah Ta'ala at-talaq. Perkara yang paling tidak disukai, paling dibenci
perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak. Walaupun dibolehkan, tapi perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sedaya upaya untuk kita jangan sampai berlakunya perceraian, pembubaran perkahwinan. Memang dah tak boleh, memang dah tak boleh untuk bersama, barulah akhirnya keputusannya untuk pembubaran ataupun berlakunya perceraian. Sebab itu prosedur di dalam mahkamah juga di situ kalau boleh untuk diberikan nasihat, dibentuk dia kuasa pendamai untuk mendamaikan pasangan suami isteri ini. Tapi kalau tak boleh juga, maka barulah dinasihatkan oleh hakim untuk suami melepaskan talak dengan talak satu. Selepas proses untuk menyelesaikan masalah itu berjalan, sedaya upaya supaya tidak sampai berlakunya perceraian. Sebab itu ada orang tak faham, susah di mahkamah syariah ni, proses susah, lambat. Sebenarnya di dalam Islam, perkahwinan itu hendaklah dipermudahkan, perceraian itu hendaklah disusahkan. Itu prosesnya. Perkahwinan memang kita permudahkan, kita semudah yang boleh yang kita nak buat. Tapi bila nak berlakunya perceraian itu, maka itu kita nak susahkan. Sebab apa? Kalau boleh jangan ada sampai berlaku perceraian. Walaupun dah pergi ke mahkamah, ada berlaku banyak kes juga yang telah pergi mahkamah, tapi akhirnya apabila telah berjumpa dengan kaunselor, ada di situ jaga kuasa pendamaian, maka ketika itu tak jadi, tarik balik, tak jadilah, tak berlaku perceraian selepas itu. Itu pentingnya Islam mementingkan pendamaian daripada perceraian. Walaupun ada pihak-pihak yang rasa susahlah, lecehlah mahkamah syariah ni, kerana mereka ketika itu sedang marah, emosi, kalau boleh nak pergi mahkamah atau nak dapat cerai terus. Kalau boleh nak macam itu. Sedangkan Islam bukan begitu sebenarnya. Jadi itu kena faham, bahawa kerana mahkamah syariah ini, kita ini bukan untuk hanya sekadar menjaga pihak-pihak, tapi kita kena menjaga juga akan hukum hakam, hukum syarak, benar-benar tepat yang telah diputuskan, barulah boleh ketika itu berlakunya perceraian ataupun pembubaran perkahwinan. Jadi tuan-tuan, ada persoalan di mana orang pasangan suami isteri, suami dah tak melakukan menjadi sebagai seorang suami yang baik, suami dah tak beri nafkah zahir dan batin. Kadang suami pun dah tak duduk sama, dah keluar rumah, tidak duduk sama bersama dengan isteri, tapi proses masih lagi tidak berlakunya perceraian, Jadi tuan-tuan, sebab itu tadi awalnya saya kata bahawa pembubaran perkahwinan ataupun perceraian ini bukan hanya sahaja daripada talak daripada suami, dia boleh juga daripada taklid, dia boleh juga daripada khulu', dia boleh juga berlaku daripada fasakh. Boleh semuanya. Sebab itu kita kena melihat, sekiranya betul suami dah tak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, maka ketika itu, sebab itu kita kena teliti apa yang ada perjanjian di antara pasangan suami isteri ini ketika awal perkahwinan. Boleh setiap negeri boleh dikatakan semuanya di dalam ketika akad nikah, majlis akad nikah, ada di situ lafaz ta'liq. Johor adalah antara Johor dan wilayah persekutuan antara lafaz ta'liq yang straight, kerana menggunakan lafaz ta'liq khulu', iaitu tebus talak. Jadi tuan-tuan, sebab itu kena teliti,
Bukan ketika akad nikah itu saja dah gembira sangat, suka sangat, lupa apa yang telah dilapaskan oleh suami ketika selepas ijab dan qabul itu, iaitu lafaz ta'liq. Itulah lafaz ta'liq. Maka ketika itu jangan kita gunakan, kita mengharapkan perceraian, kita minta dia cerai. Memang suami dah tak melakukan tanggungjawab sebagai seorang suami. Tak perlu kita tunggu ceraikan saya. Tak payah. Buat pening-pening kepala dia. Maka ketika itu kita buat aduan di pejabat agama. Kalau boleh untuk diberi nasihat kepada suami untuk berikan nafkah contohnya. Contohnya untuk nafkah. Telah diberi nasihat tidak juga dilakukan nasihat itu, maka ketika itu bolehlah. Maksudnya kita dah ada bukti, sekurang-kurangnya pernah berlaku di situ konseling di antara dengan pemudah cara, di mana suami pernah dinasihatkan untuk menjalankan tanggungjawab untuk memberi nafkah contoh, tapi selepas itu tidak berlaku juga tanggungjawab itu, maka apabila dia dah tak tertahan dengan tanggungan isteri, maka isteri boleh membuat pendaftaran di situ, pendaftaran perceraian melalui ta'liq, melalui ta'liq. Sebab itu penting isteri tahu akan hak-hak isteri. Orang perempuan tahu hak-hak apa yang patut dilakukan, bukan sayang saja kerana sayang. Maka bila masa sayang okeylah, masa tak sayang barulah kita nak kelang kabut. Sebab itu apabila kita jumpa dengan pemudah cara, konselor dan sebagainya, perlu di situ sebaiknya buat satu perjanjian. Buat satu perjanjian. Kalau boleh mati stamp. Kalau boleh buat surat sumpah, buat surat sumpah. Apa yang telah si suami buat, tak beri nafkah, okey, berjanji bahawa misalnya akan memberi nafkah sekian pada setiap bulan. Mati stamp itu, ataupun buat surat surat jaya sumpah. Bila keingkaran mereka selepas itu berlaku, maka ketika itu ada bukti-bukti bahawa pernah kita telah melalui proses, perdamaian ataupun proses nasihat dan sebagainya, dan ada situ perjanjian si suami mesti memberi akan nafkah. Contoh kalau itu sebagai nafkah. Sebab itu isteri kena sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia. Ini kadang-kadang ada yang kena pukul sampai berdarah-darah, bengkak-bengkak kadang-kadang, tetapi masih tahan lagi sebab tak tahu nak buat apa, masih duduk rumah, rumah dipukul hari-hari. Padahal sebenarnya tidak ada seorang dengan seorang yang lain boleh mencederakan tubuh badan orang yang lain. Sekiranya berlaku, maka ketika itu pihak itu boleh buat satu report polis, boleh sue di mahkamah kerana mencederakan, walaupun yang buat itu adalah suami. Sebab itu suami tidak ada hak pun, walaupun kita berijab kabul antara suami isteri, tidak ada hak pun suami ataupun isteri mencederakan salah satu daripada yang lain. Tak boleh sentuh badan orang tu untuk menyakitkannya. Suami tidak boleh menyakitkan isteri, isteri juga tidak boleh menyakitkan suami. Kalau itu berlaku, maka di situ ada peruntukan perundangan. Jadi sebab itu jangan takut. Maka bila berlaku saja, terus buat report polis. Pergi doktor, buat cek. Doktor buat satu report, minta satu report laporan daripada pegawai perubatan. Kali pertama, kali kedua buat lagi. Nampak berubat. Maka dah tak tertahan ketika itu, terus minta pembubaran perceraian. Mungkin melalui
fasah. Mungkin melalui fasah. Kerana apa? Boleh juga melalui taklid pun boleh juga. Kerana apa? Tidak menjaga lagi keselamatan kepada isteri. Pada asal perjanjian perkahwinan itu menjaga keselamatan, kesihatan. Apabila isteri telah teraniaya ataupun suami dianiaya oleh isteri, maka di situ boleh berlakunya pembubaran perkahwinan. Maka sebab itu jangan kalau rasa dah tak boleh duduk rumah, maka keluar rumah. Keluar rumah itu, tapi jangan keluar begitu saja. Keluar kena buat report polis, mengatakan bahawa saya keluar dari rumah untuk keselamatan diri saya supaya tidak dituduh sebagai nusyus. Isteri tidak dituduh oleh suami sebagai nusyus. Maka keluar rumah itu kerana untuk menjaga keselamatan diri dan anak-anak. Kalau suami asyik pukul bantai saja. Jadi banyak perkara lagi yang boleh kita buat sebenarnya. Sebab itu sentiasa kita bersedia. Bukan semata-mata sayang kita biarkan saja, tidak. Kerana apa? Kita supaya kita tidak teraniaya. Jadi untuk hari ini saya tidak menerangkan satu persatu. InsyaAllah pada masa akan datang saya akan terangkan satu persatu tentang berkaitan dengan talak, berkaitan dengan taklid, berkaitan dengan khulu', berkaitan dengan fasah secara sedikit perinci supaya kita lebih memahami. Untuk hari ini sekadar secara umum saja bahawa kita ini kena bersedia dan sentiasa bersedia sama ada suami atau isteri dengan hak masing-masing, hak masing-masing. Sebab itu tak ada orang boleh kata awak ni macam tak sayang saya aja, sikit tulis. Tidak. Kerana sayanglah tu. Masa sayang memang bagus, bila dah tak sayang nanti yang susah. Sebab itu pembuktian tu banyaknya gagal di dalam mahkamah, proses menjadi lambat apabila